Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Waalaikumsalam. Okey, hari ni cikgu. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya siapa yang tinggal di kawasan yang menghadapi banjir sekarang ni? Siapa ya di antara kamu? Saya cikgu tapi saya tak kenal. Saya cikgu. Kampus sebelah je. Cikgu. Oh, cikgu harap selamat ya. Dan keadaan pulih. InsyaAllah. Amin. Hari ini kita akan belajar mengenai satu topik. Okey. Apa yang kamu nampak pada rajah pertama ini? Siapa boleh jawab? Rumah, Ada kondominium. hutan, tasik. Ada nombor-nombor kotak-kotak. Betul. Jadi kita nak tanya, rumah ni dia berada di mana? Dia berada di hadapan hutan ke? Di mana? Ataupun di hadapan hutan ke? Di belakang kilang, cikgu. Siapa boleh jawab? Saya cikgu saya. Saya nak jawab cikgu. Nak Rumah cuba. Li berada di Rumah Li berada di tengah-tengah kan? Di hadapannya terdapat kilang. Kilang. Dan di belakangnya terdapat hutan. Kemudian terdapat... Ya, betul. Adanya kondominium. Sebelah kondominium ada apa? Tasik. Tasik. Betul. Di hadapan? Balai polis. Okey. Okey, sekarang cikgu nak tanya. Karami berada di sebelah siapa? Rajini. Betul. Belen? Belen. Afiq. Sebelah Afiq. Belakang Belen? Farah. Farah. Okey, betul semua murid-murid. Jadi, cikgu nak tanya, cuba teka apa tajuk yang kita akan belajar hari ini? Berdasarkan apa yang cikgu cuba tanya kamu ni. Cuba teka, siapa boleh bagi pandangan? Apa topik kita hari ini? Kedudukan, cikgu. Betul. Hari ini kita akan belajar mengenai kedudukan relatif. Okey, jadi semua bersedia ke untuk pelajaran kita pada hari ini? Okey, jadi hari ini kita akan belajar tentang kedudukan. Macam mana yang cikgu cakap tadi, cikgu dah terangkan. Cikgu bagi kamu lihat peta di mana letaknya satu tempat itu, di depan, di belakang. Apa itu kedudukan? Ada sesiapa boleh bagi tahu cikgu tak apa itu kedudukan? Apa yang kamu faham tentang kedudukan? Tempat Adakah letak sesuatu objek. Okey, pandai Naina baca dekat paparan skrin kan. Okey, Ya, betul, kedudukan cikgu. ialah tempat letaknya sesuatu objek atau tempat dalam sesuatu kawasan. Contohnya, kita sekarang berada di mana? Kita duduk di mana? Kita tinggal di Malaysia, kan? Kita tinggal di Malaysia. Tapi Malaysia tu luas. Macam mana kita nak tahu sesuatu kawasan tu? Contoh, okey Aina duduk dekat mana negeri mana? Saya duduk kat Pahang, cikgu. Okey, Pahang tu besar. Dekat mana Pahang tu? Pahang saya dalam daerah Maran. Okey, jadi spesifiknya kedudukan Aina adalah di daerah Maran di negeri Pahang. Itu adalah kedudukan. Maksudnya Aina ni berada di situ, di negeri Pahang di daerah Maran. Okey, okey. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, cikgu nak menerangkan kepada kamu tentang kedudukan ini. Dia terbahagi kepada dua, iaitu kedudukan mutlak dan kedudukan relatif. Apa itu kedudukan mutlak? Kedudukan mutlak ini adalah kedudukan yang boleh dinyatakan secara koordinat. Cikgu tahu, mesti kamu semua tahu apa itu koordinat kan? Koordinat ini digunakan untuk menentukan kedudukan sesuatu titik, ciri atau objek dalam ruang yang sempit seperti pelan atau peta yang mudah.
Kalau kita lukis peta, kita perlukan koordinat untuk kita tahu di mana letaknya sesuatu kawasan tersebut. Sekejap lagi cikgu akan terangkan lebih lanjut apa itu kedudukan mutlak. Okey, sekarang yang kedua adalah kedudukan relatif. Kedudukan relatif ni apa pula? Kedudukan relatif adalah yang kedudukan yang boleh ditentukan dengan menggunakan titik rujukan. Apa itu titik rujukan? Titik rujukan merujuk kepada objek yang digunakan untuk mengenal pasti kedudukan sesuatu tempat atau ciri sesuatu tempat. Okey, sekejap lagi kita akan tengok macam mana yang dikatakan dengan kedudukan relatif dan juga kedudukan mutlak ini. Boleh semua? Cikgu. Boleh, cikgu. Boleh, cikgu. Boleh. Teruskan ya. Okey. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, cikgu akan menerangkan dulu tentang kedudukan mutlak. Okey, tadi cikgu kata kedudukan mutlak ini adalah kedudukan yang ditentukan dengan menggunakan koordinat. Apa itu koordinat? Koordinat ni adalah satu sistem nombor yang merujuk kepada titik persilangan lajur, iaitu garis berdegar, dan juga baris, garis melintang. Okey, jadi apabila kita menyatakan kedudukan sesuatu tempat itu secara koordinat, angka bagi lajur ataupun angka bagi garisan yang menegak akan dinyatakan terlebih dahulu. Kemudian akan diikuti oleh angka bagi baris. Lajur ialah baris objek yang dikira daripada kiri ke kanan. Manakala baris pula adalah susunan objek yang dikira daripada hadapan ke belakang. Nanti kita akan tengok susunan dia macam mana ya. Okey, bila adanya koordinat ni, bila adanya koordinat ni, kita dapat menentukan kedudukan sesuatu tempat dalam peta. Sebagai contoh, bila kita lihat peta, adanya koordinat kita dapat tentukan. Oh, pasaraya ini terletak di sini. Bank ini terletak di sini. Pasar ini terletak di sini dan sebagainya. Boleh? Boleh, cikgu. Boleh. Okey, mari kita teruskan. Okey. Jadi kat sini cikgu ada sertakan satu gambar raja. Gambar raja apa ni? Kamu lihat apa ni? Koordinat. Peta. Telaka, cikgu. Telaka. Okey, dalam petelaka ni ada beberapa macam di awal pengajaran tadi cikgu ada tunjukkan satu petelaka yang kamu nampak ada kilang, ada hutan yang tadi kan, ini petelaka lain. Petelaka ini adanya, nampak tak dia ada macam garis-garis tu, itu apa tu kita panggil tu yang ada 55, 54 itu apa kita panggil? Baris. Koordinat. Adalah kita adalah koordinat. Okey. Jadi dekat sini cikgu dah bagi dua contoh. Contoh koordinat rumah api adalah 22, 53. Sebab apa 22, 53? Sebab 22 adalah lajur, 53 pula adalah baris. Begitu juga dengan koordinat hotel. Hotel adalah berada di koordinat 26, 52. Okey, sebelum kita teruskan kepada kedudukan relatif, cikgu nak tanya, siapa boleh bagi tahu cikgu apakah koordinat bagi masjid? Ada sesiapa tak sukarela nak bagi tahu cikgu apa koordinat bagi masjid? Saya cikgu. Okey. 24, 52. Okey, pandai Intan. Terima kasih bagi jawapan. Jadi betul jawapan Intan tu. Intan melihat 24 pada barisan lajur dan 52 pada barisan baris. Jadi koordinat bagi masjid adalah 24, 52. Jadi fahamkan semua macam mana nak tengok koordinat bagi kedudukan mutlak ni? Faham, cikgu. Okay. Kalau faham, kita akan beralih kepada kedudukan relatif. Okey. Kedudukan relatif ni apa pula? Tadi cikgu kata kedudukan ni ada dua. Kedudukan mutlak dan juga kedudukan relatif. Kedudukan relatif adalah kedudukan yang dapat ditentukan dengan merujuk kepada satu titik tujuan. Titik rujukan. Maaf. Apa itu titik rujukan? Tadi bahagian pengenalan tadi cikgu dah tunjukkan pada kamu. Cikgu dah terangkan pada kamu apa itu titik rujukan. Titik rujukan tadi cikgu kata merujuk kepada suatu objek. Objek yang boleh digunakan untuk mengenal pasti
kedudukan sesuatu tempat itu berdasarkan ciri yang ada di kawasan tersebut. Okey, dekat sini cikgu ada bagi gambar. Kenapa cikgu letak gambar ya? Sebab cikgu nak tanyalah. Tak, kat sini cikgu ada letak 3 gambar. Gambar pertama tu gambar apa ya? Agak-agaknya ada sesiapa boleh bagi tahu cikgu tak apa gambar tu ya? Gambar KLCC, cikgu. LCC, cikgu. Okey, gambar kat LCC ataupun bangunan berkembang Petronas kan, Petronas Twin Tower. Dekat mana duduknya Petronas Twin Tower ni ya? Kalau cikgu nak tahu, siapa-siapa boleh bagi tahu cikgu kat mana duduknya Kuala Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Jadi dekat sini kita boleh katakan bahawa Petronas Twin Tower ni, bangunan berkembang kat LCC ni menjadi titik rujukan. Bila kamu lihat je gambar Petronas Twin Tower ni, kamu tahu ianya berada di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Contohlah, kamu berjalan-jalan, kamu naik kereta, kamu tidur, tiba-tiba kamu sedar, nampak KLCC. Tak perlu orang bagi tahu pun kamu dah tahu itu adalah di Kuala Lumpur. Okey, seterusnya gambar yang kedua. Gambar yang kedua ni gambar apa ya? Gambar ni di suatu tempat yang terkenal. Ada banyak kawasan pelancongan di situ. Masjid. Okey, siapa jawab masjid tadi? Masjid apa ni? Boleh bagi tahu cikgu tak masjid apa? Masjid Kristal tu cikgu. Saya tak pasti lah cikgu. Okey. Betul-betul Aina, betul. Masjid ini adalah Masjid Kristal. Dekat mana letaknya Masjid Kristal? Di negeri? Terengganu. Terengganu. Okey, pandai semua. Jadi mesti semua dah biasa ke Terengganu ni, dah tahu dekat mana duduknya Masjid Kristal ni. Jadi bila kamu tengok Masjid Kristal, kamu tahu ini berada di Terengganu. Ia menunjukkan kedudukannya relatif dan Masjid Kristal ini menjadi satu titik rujukan. Okey, gambar yang terakhir. Gambar yang terakhir ni gambar apa ya? Macam siapa pernah tengok gambar ni ya? Siapa pernah pergi kawasan ni? Menara Condong. Menara Condong. Okey, Teluk Intan. Okey, Menara Condong Teluk Intan. Nama dia cikgu. Intan Jangan bawah nama Intan. Kita nama Intan. Okey, Menara Condong Teluk Intan. Menara Condong Teluk Intan dekat mana ya Intan? Perak. Perak. Okey, Menara Condong Teluk Intan berada di negeri Perak. Jadi bila kita tengok gambar Menara Condong ataupun kita pergi kat sana, kita tahu Menara Condong ini menjadi landmark, maksudnya penanda kat situ adalah ianya berada di negeri Perak. Ianya menjadi satu titik rujukan dan menentukan kedudukan relatif bagi sesuatu tempat. Okey, seterusnya kita akan sambung bahagian seterusnya. Semua okey lagi kan? Okey, cikgu. Okey, cikgu. Ya. Tadi cikgu dah cakap kan, kedudukan relatif ditentukan oleh apa? Titik rujukan cikgu. Titik. Betul. Okey. Macam kita buat ni, kedudukan dalam kelas ni, contoh dia, apakah kedudukan Wani dari Anis? Siapa boleh jawab tak? Kedudukan Wani dari Anis. Anis sebagai titik rujukan. Apakah kedudukan Wani? Wani berada di kanan sebelah kiri. Anis. Belah kanan. Belah kanan Kiri. kiri. Wani berada di Ya, sebelah betul. kanan. Kiri kanan. Kiri. Kiri Anis. Okey. Terusnya, tengok jawapan, okey. Wani, kita tengok Wani, kedudukan Wani duduk di sebelah kiri Anis. Anis ni sebagai apa? Titik rujukan. Titik rujukan. Titik rujukan. Okey. Kalau saya tanya, apakah kedudukan Aizat dari Anis? Apakah kedudukan Aizat? Kedudukan Anis sebagai titik rujukan. Anis. Aizat berada di depan Anis. Betul. Okey, macam Amy. Amy duduk di hadapan meja Guru. Okay. Siapakah di sebelah Siti? Apakah kedudukan Siti? Ain. Ain. Sebelah Okey. kanan Ain. Okey. Seterusnya kita akan tengok
kedudukan relatif ni dia boleh ditentukan melalui penunjuk arah macam timur, selatan, barat dan utara bagi sesuatu tempat. Macam Aina tinggal dekat mana? Negeri apa? Pahang, cikgu. Negeri Pahang. Pahang dekat dengan negeri apa? Pahang dekat dengan negeri Terengganu. Okey, berdasarkan peta Malaysia macam contoh ni, berdasarkan peta Malaysia di atas, apakah negeri yang terletak A di sebelah timur Melaka? Kita tengok Melaka, sebelah timur dia. Melaka, sebelah timur dia apa? Johor. Johor. Di utara Melaka, negeri apa? Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Di selatan Kelantan, Pahang. 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 okey. Di barat Perak, Laut. Laut, cikgu. Ya ke cikgu? Laut. kita tengok. Okey. Okey. Di sebelah timur Melaka adalah negeri Johor. Melaka adalah sebagai titik. Rujukan. Rujukan. Okay. Di utara Melaka adalah negeri Johor. negeri Sembilan. Di selatan Kelantan adalah negeri bawah dia. Pahang. Okay. Di barat Perak adalah negeri Pulau Pinang. Oh, Pinang. Pulau Pinang. Cikgu, saya ingatkan laut tadi. Maafkan saya. Maafkan kami, cikgu. tak apa. Kita belajar. cikgu. Okey. Kedudukan relatif juga boleh ditentukan untuk peta lakar. Macam ni kan, contoh, jika sekolah, ni sekolah kan, sekolah dijadikan sebagai titik rujukan, tentukan kedudukan relatif bagi balai polis. Balai polis, rumah mutu, rumah abu. Okay. Kita tengok ni. Untuk terangkan, untuk jawapan, kita cakap balai polis berada di hadapan Sekolah. sebagai titik rujukan. Rumah mutu berada Di belakang Di sekolah. belakang sekolah. Sekolah. di rumah abu di sini ikut penunjuk arah. Barat daya. Betul tak? Barat daya sekolah. Betul, cikgu. Okey. Faham tak? Semua faham tak? Faham maksudnya, cikgu. Faham. Sekolah tu sebagai titik rujukan lah kan? Betul-betul. Cikgu. Kalau cikgu cakap rumah mutu sebagai titik rujukan, apakah kedudukan sekolah dari rumah mutu? Kedudukan sekolah dari rumah mutu. Sekolah berada di sebelah kanan rumah mutu. Betul ke, cikgu? Sekolah berada di hadapan kan? Oh, hadapan. Tak. Cikgu nak tanya. Ya. Akhirnya kalau sesuatu tempat tu dijadikan titik rujukan, contoh macam sekolah ni kan, jadinya bila kita tulis tu, kita kena tulis apa-apa berada di sekolah. Titik rujukan tu kena berada di belakang ke, cikgu? Betul-betul. Berada di belakang. Okey. Baik, terima kasih. Sekolah sebagai titik rujukan kan? Okey. Kalau balai polis sebagai titik rujukan, apakah kedudukan sekolah dari balai polis? Sebelah kiri. Sebelah kiri Sebelah balai kiri. polis. Balai polis. Sekolah. Betul. Cikgu. Semua faham ke? Cikgu. Faham. Ya?
Saya Ya. confuse sebenarnya kiri dengan kanan. Kenapa dalam gambar kita tengok belah kanan kan? Tapi bila kita tulis, dia akan jadi belah kiri, cikgu. Sebab macam kedudukan dalam kelas ke? Betul, cikgu. Kita kena bayangkan yang kita berada di tempat tu. Faham tak? Kalau kita tengok dalam skrin, dia berada di kiri kan? Tapi cuba bayangkan kita berada kat sana. Dia berada di kanan. Faham tak? Okey, faham, cikgu. Terima kasih, cikgu. Faham. Okey. Faham, cikgu. Okey. Seterusnya, kita akan buat satu kuis. Okey. Murid-murid okey lagi kah apa yang kita belajar setakat ni? Okey, cikgu. Okey. Okey, faham tak? Faham tak apa yang kita belajar? Faham. Bagus. Okey, kalau faham, cikgu nak uji kefahaman kamu boleh? Kita buat quizzes untuk jawab soalan. Boleh? Tak sabar nak main. Okey, mari. Okey, sekejap cikgu sharekan skrin. Okey, cikgu ada bagi link untuk masuk dalam quizzes tu dekat ruang sembang. Murid-murid boleh buka melalui link tersebut. Okey. Boleh? Boleh kejap ya. Okey, kalau bagi bagi siapa yang tak boleh buka melalui link, okey, tak apa. Kamu buka dulu, kalau tak boleh kamu cuba masukkan kod untuk masuk quizzes tersebut. Boleh? Kalau ada sebarang masalah, boleh beritahu cikgu ya. Okey. Cikgu sekejap, cikgu. Tak apa. Kita ada peserta pertama, Aisyah. Okey, peserta kedua ada Wia. Kejap cikgu, internet saya lambat. Tak apa. Cikgu tengah cuba masuk kejap tau. Okey, tak apa. Cuba pelan-pelan. Peserta yang ketiga, Aina comel. Jangan kecam. Cikgu, saya masih belum boleh masuk. Ya kak, kalau Intan tak boleh masuk, Intan cuba pakai kod untuk masuk. Saya dah masuk. Okey. Terima kasih. Semua okey ke? Musim sekarang ni belajar dalam talian. Okey. Okey, cikgu. Siapa yang H ni? Hamizah, cikgu. Hamizah, cikgu. Oh, okey, Hamizah. Baik. Saya tak Ada boleh 5 masuk lagi orang. ni, cikgu. Tak apa. Kamu cuba perlahan-lahan, okey? Intan dah berjaya masuk. Kita tunggu kejap lagi bagi kawan-kawan boleh masuk dalam quizzes ni. Dah, cikgu. Dah? Semua dah masuk? Dah, boleh mula ke cikgu? Okey, kalau dah masuk, mari kita mulakan. 1, 2, 3. Takut.
Okey, nampak gayanya. Aisyah mendahului. Okey. Dah habis ke belum? Belum, cikgu. Wow. Dah siap cikgu. Okey, semua dah siap ke? Ke ada yang belum jawab? Kejap, cikgu. Dah ke? Tak apa, tak apa. Jawab dulu. Wow. Aisyah. Power Aisyah. Aisyah power tu. Bagus. Aisyah mesti faham ni. Apa yang cikgu terangkan. Bagus Aisyah. Cikgu, Yang nanti lain pun kami boleh bagus. aplikasikan tentang kedudukan ni dalam kehidupan seharian kan cikgu? Ya, boleh. Macam contoh, kedudukan relatif ni penting dalam macam kita nak terangkan kedudukan macam tempat, kita nak terangkan dekat orang lain kan. Macam mana kedudukan tempat tu, macam mana seseorang tu nak pergi ke suatu tempat tu, kedudukan relatif ni penting. Wah, Okey, jadi semua dah saya jawab? tunjuk arah cikgu. Faham, cikgu. Okey, Faham. semua dah jawab. Oh, okey. Kita tengok, okey. Siapa juara? Tedere. Okey. Tempat pertama Aisyah. Bagus. Tempat kedua Aina. Dan tempat ketiga Intan. Cikgu dapat coklat. Dapat, nanti saya post. Cikgu post. Nanti saya post. Nanti saya post. Okey, kita tengok kat sini. Aisyah, Aina, Intan, Aimi dengan Amiza. Tania, nampak kamu faham apa yang cikgu terangkan? Okey, ada Wia salah satu soalan. Dan Nani salah 3 soalan. Okey, mari sama-sama kita tengok contoh soalan dan kita bincangkan, okey? Okey, cikgu. Okey cikgu. Okey, macam mana dengan kuisis tadi? Seronok? Best, cikgu. Buat lagi. Okey, nanti kita buat lagi, okey? Okey, mari kita bincangkan soalan yang murid-murid jawab tadi. Soalan yang pertama iaitu kedudukan relatif ditentukan dengan merujuk apa? Titik rujukan. Pandai. Okey, soalan yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan kedudukan relatif? Apa? Siapa boleh jawab? Suatu objek berdasarkan titik rujukan. Okey, maksudnya titik rujukan ni penting ke tak penting? Penting, cikgu. Okey, soalan yang ketiga iaitu kedudukan relatif dinyatakan sama ada sesuatu objek terletak di hadapan, belakang, kiri dan Kanan. okey, maksudnya di sini kedudukan relatif ni hanya berpandukan hadapan, belakang, kiri dan kanan. Faham tak? Faham, cikgu. Okey, apa slide yang seterusnya? Okey, ini soalan yang keempat. Tadi dalam kuisis jelas tak gambar ni? Jelas cikgu. Tak sangat cikgu, kena kecilkan tak mata sangat, tengok betul-betul. Oh, okey. Dalam slide ni jelas tak?
Jelas cikgu. Okey. Okey, soalan nombor 4 berdasarkan rajah. Syarul duduk di sebelah apa Bukhari? Kamu cari Bukhari. Bukhari tu nampak tak? Salah kanan. Bukan. Bukhari tu Kiri. Cikgu. kiri. Okey, Bukhari ni sebagai apa? Bukhari titik rujukan cikgu. Jadi Titik rujukan. dia belah kanan. Belah kanan. Syarul belah kanan. Maksudnya Syarul tu di belah kanan Bukhari. Bukhari. Ya, betul. Okey. Slide yang seterusnya. Okey, soalan yang kelima. Gambar rajah ni jelas tak tadi dalam kuisis? Jelas cikgu. Jelas. Kalau jelas, boleh Aina baca soalan? Berdasarkan rajah, di sebelah kanan Anis ialah Cho cikgu. Ialah? Cho. Okey, betul. Jadi maksudnya Anis ni sebagai? Titik rujukan. Okey, cikgu ada soalan tambahan. Di belakang Anis, siapa dia? Maksudnya? Musa cikgu. Musa cikgu. Kalau di hadapan Anis? Aizan. Aisyah, boleh tolong baca soalan? Boleh cikgu. Okey, Okey. soalan ni berdasarkan rajah, apakah kedudukan relatif mahkamah dari pejabat pos? Jawapannya? Jawapannya adalah mahkamah terletak di belakang pejabat pos, cikgu. Okey, pandai. Okey. Yang ni semua pelajar jelaskan? Jelas cikgu. Okey, Jelas. okey, kita pergi ke soalan seterusnya dan slide yang seterusnya. Okey, ini soalan kebat. Soalan kebat ni tak ada dalam kuisis tadi. Yang ni cikgu akan minta pelajar untuk bagi jawapan secara lisan, boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey. Soalan yang pertama iaitu terangkan kepada pelancong tentang kedudukan relatif hotel di bandar wawasan. Situasinya kedudukan pelancong tersebut di stadium. Maksudnya kamu terangkan bermula di stadium. Boleh? Faham tak? Maksudnya kamu berjalan-jalan-jalan jumpa dekat pelancong tu dekat stadium. Jadi dekat stadium tu pelancong tu tanya macam mana nak pergi ke hotel. Faham tak situasi tu? Faham cikgu. Okey, kalau faham. Cikgu, jadinya titik rujukan dia hotel ke cikgu? Titik rujukan dia sekolah. Oh. Boleh? Okey. Okey. Di sini cikgu nak minta Aina lah, boleh? Untuk bagi jawapan. Boleh cikgu. Kejap. Saya nak tengok balik. Tak apa. Saya cuba cikgu, saya cuba. Oh, okey. Tak apa. Kamu cuba. Hotel kan cikgu tadi? Hotel. Ya, hotel. Hotel terletak di belakang balai polis. Dan di sebelah kiri sekolah cikgu. Betul. Pandai lah Aina ni. Saya teka je cikgu. Bagus. Maksudnya kamu faham lah tu. Okey, soalan yang kedua. Bagaimanakah Zaitun ingin menerangkan kedudukan relatif kepada jirannya yang ingin pergi ke masjid? Dekat sini, nampak tak rumah Zaitun tu dekat mana? Nampak cikgu. Cikgu Okey, dekat jiran dia siapa? 15:31. Jiran dia 15. Suzana. Okey, pandai Suzana. Okey. Seterusnya cikgu nak minta Intan lah. Boleh Intan? Untuk bagi jawapan. Boleh cikgu. Okey. Kita cuba. Kejap ya, saya nak tengok dulu. Tak apa Intan. Masjid terletak di sebelah kiri stadium dan di sebelah kanan balai polis. Betul tak cikgu? Betul. Pandailah.
Semua faham maksudnya tu. Okey. Okey. Okey, ni jawapannya. Apa yang Aina dan Intan bagi tu, jawapannya sangat-sangatlah tepat. Bagus. Berdasarkan penerangan cikgu dan permainan yang telah kamu bermain, jadi cikgu nak tengok sama ada kamu faham atau tidak apa yang kita belajar pada hari ini. Siapa boleh buat rumusan? Kita belajar pasal apa hari ini? Kita belajar tentang kedudukan mutlak dan kedudukan relatif, cikgu. Ya, kita belajar mengenai kedudukan relatif. Dan kedudukan relatif ni mesti ada apa? Mesti merujuk kepada apa? Titik rujukan. Titik rujukan ni penting untuk kita kena pasti kedudukan sesuatu tempat. Macam itulah gambar yang cikgu tunjuk tu, Siti tu berada di Siti tu merupakan kedudukan relatif. Dan ada di hadapannya, belakang, kiri dan kanan. Jadi nampaknya kamu semua telah faham lah dan objektif pembelajaran kita pada hari ini tercapai, iaitu dapat menerangkan secara ringkas tentang kedudukan relatif dan murid-murid mampu dapat menyatakan kedudukan relatif sesuatu tempat. Terima kasih ya. Nanti untuk kelas yang seterusnya kita akan belajar topik lain pula.